الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل المرسلين وأكمل الإمام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فيا وفد الله بالأرض المقدسة, wahai tetamu Allah di tanah suci yang mulia ini, ittaqullah, bertakwalah anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'malus salihat, dan lakukanlah perkara-perkara yang saleh. Wajtanibul munkarat, jauhkanlah perkara-perkara kemungkaran. Wazkurullaha katsiran fi ayyamin ma'lumat, dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya pada hari-hari yang termaklum. Washkuruhu, bersyukurlah kepadanya. Waksirut talbiyah, dan banyakkanlah bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, hatta tatahallu 'anil ihram, sehinggalah tuan-tuan dan puan-puan menyelesaikan ihram haji. Ma'asyiral muslimin, duyufur rahman rahimakumullah. Seruan Arafah 1434 Hijrah ini berkumandang sekali lagi. Ini adalah tradisi semenjak zaman Nabi SAW 1424 tahun yang lalu. Semoga panggilan atau khutbah ini memenuhi jiwa-jiwa untuk kita pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan menambahkan ketakwaan kita kepadanya. Hanya dengan takwa sajalah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya nilaian yang akan diterima pada neraca Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu adalah di kalangan orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan dan puan-puan, duyufur rahman, haji adalah merupakan perhimpunan agung, mengumpulkan manusia dari seluruh pelosok dunia. Mereka datang dengan satu arah dan satu tujuan. Mereka meninggalkan, mereka melupakan kebanggaan warna kulit, kedudukan, pangkat dan sebagainya. Tetapi mereka datang ke sini untuk melakukan perkara yang sama, yaitu untuk berwukuf dan mengerjakan haji kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengesahkan, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semangat ini agar melahirkan kita rasa bersama dengan semua umat manusia, menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu yang Maha Esa. Kita memiliki satu akidah, kita memiliki satu iman, kita memiliki satu kiblat, dan tujuan kehadiran kita pada hari ini adalah untuk mendapat haji yang mabrur. Ini adalah menjadi idaman semua para hujaj, semua para jemaah haji. Untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita berpegang kepada satu kitab, yaitu Al-Quranul Karim, dan kita berpegang dengan satu sunnah, yaitu sunnah Nabi Muhammad SAW, agar dengan itu kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kepada kita agama yang maha suci, seperti mana yang saya jelaskan pada pagi tadi. Hari ini pada 9 Zulhijjah 1424 tahun yang lalu, Rasulullah SAW telah diturunkan ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu dan aku telah reda agar Islam ini adalah agama. Oleh itu tuan-tuan, jika ingin kita selamat di dunia dan di akhirat, kita kena hanya mengambil Islam sebagai cara hidup. Wa man yabtaghi ghairal Islam dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang mengambil selain daripada Islam sebagai agama, maka dia tidak akan diterima. Kalau sampai itu saja tidak ada masalah tuan-tuan. Tetapi Allah mengatakan wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nanti mereka di akhirat adalah termasuk dari kalangan orang-orang yang rugi. Na'udzubillah min zalik. Kerugian di sini sudah pasti bermaksudnya akan dihumban ke api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hujjaj Baitillahil Haram,
Tuan-tuan dan puan-puan Duyufur Rahman, kita sekarang berada di suatu rehlah imaniyah, perjalanan kembara keimanan. Kita berada dalam satu perkhemahan keimanan yang kita pohon dalam perhimpunan ini, dalam perkemahan ini sudah pastinya ialah maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sempena khutbah ini juga ingin saya mengambil beberapa petikan ataupun kesimpulan daripada khutbah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah mengadakan Hajjatul Wada, haji perpisahan. Semoga pengajaran yang dapat kita ambil daripada khutbah ini akan memberikan kebaikan kepada kita, kehidupan masyarakat kita, keluarga kita dan negara kita. Marilah sama-sama kita dengari, marilah sama-sama kita hayati agar ianya benar-benar meresap dalam jiwa kita semua. Rasulullah telah memulakan khutbahnya dengan mengatakan, sila dengar, ya wahai manusia, sila dengar apa yang akan bakal aku perkatakan, kerana aku tidak tahu apakah akan dapat aku lagi bertemu bersama denganmu selepas ini, di tempat ini, selepas tahun ini. Dan memang tuan-tuan dan puan-puan, selepas khutbah ini disampaikan, apabila turun saja ayat yang saya sebut tadi, Abu Bakar As-Siddiq telah menangis. Dan sahabat-sahabat yang lain berasa heran kenapa Abu Bakar As-Siddiq menangis. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahawa jika sekiranya Islam ini telah sempurna, jika sekiranya Allah telah reda pelaksanaan agama Islam ini, sudah pasti fungsi dan peranan Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada lagi. Oleh kerana itu, sudah pasti baginda tidak lama lagi akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah sahabat-sahabat yang lain ikut menangis dan menghayati dan memahami apakah maksud ayat tersebut dan apa yang telah diungkapkan oleh Nabi SAW dalam khutbah ini. Tuan-tuan dan puan-puan Duyufur Rahman, Nabi juga mengatakan dalam khutbahnya, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah kamu, harta-harta kamu haram, seperti mana haramnya hari ini. Hari ini hari 9 Zulhijjah, dalam bulan Zulhijjah adalah bulan haram, ya, fi syahrikum hadha, fi baladikum hadha. Ini menunjukkan kemuliaan darah anak Adam, ya, yang tidak boleh kita tumpahkan. Sesiapa yang menumpahkan darah anak Adam mesti dibayar dengan darah. Tuan-tuan dan puan-puan Duyufur Rahman, seterusnya Rasulullah mengatakan, ala kulla syai'in fi amril jahiliyati tahta qadami mawdu'un wa dima'ul jahiliyati mawdu'atun wa inna awwalaka min adha'u min dima'ina damu ibn Rabi'ah ibn al-Harith kana mustardi'an fi bani Sa'ad faqatalathu Huzail. Ingatlah, segala amalan jahiliyah telah berada di bawah tapak kakiku. Maknanya Nabi telah hapuskan, ya, Nabi telah hapuskan segala amalan jahiliyah apabila Nabi SAW telah membuka kota Mekah. Segala berhala-berhala yang ada di sekeliling Kaabah telah diruntuhkan oleh orang Islam. Dan segala amalan jahiliyah, segala amalan yang bertentangan dengan Islam telah dihapuskan oleh Nabi SAW. Pesanan ini membawa beberapa implikasinya, tuan-tuan dan puan-puan Duyufur Rahman. Pertamanya, Rasulullah SAW menyatakan bahawa sesungguhnya seorang pemimpin yang diberikan amanah, dia mesti melaksanakan amanah tersebut. Orang telah memberikannya amanah, syarikat atau negara telah memberikannya amanah, maka dia kena laksanakan amanah itu. Tunaikan amanah itu kepada orang-orang yang sepatutnya menerima amanah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berada di pelbagai peringkat kepimpinan. Mungkin kita CEO sebuah syarikat, mungkin kita adalah ketua di sebuah jabatan, mungkin kita ketua jawatan kuasa kampung, mungkin kita IDK masjid dan sebagainya. Kita berperanan untuk melaksanakan amanah yang telah diberikan kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kenyataan Nabi juga tadi menyatakan bahawa segala amalan-amalan yang bersifat jahiliah, yang bertentangan dengan Islam, sama ada dalam bentuk perbuatan, perhiasan, pakaian atau apa jua bentuk amalan dan tradisi, hendaklah kita tinggalkan. Janganlah kita cemari
pahala dan keampunan yang kita perolehi hari ini di bumi Arafah ketika kita berwukuf ini, apabila kita kembali ke tanah air kita kembali kepada perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan jahiliah. Ingat tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya nasihat terutama pada diri saya, kepada kaum muslimin, kepada kaum muslimat, saya khatib hari ini ingin menegaskan bahawa keadaan aurat puan-puan pada hari ini menutup keseluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Inilah aurat sebenarnya puan-puan Duyufur Rahman. Perlu dijaga aurat ini agar tidak dilihat oleh lelaki-lelaki yang ajnabi. Sila kekalkan penjagaan aurat ini apabila puan-puan pulang nanti ke negara kita, ke tempat air kita, tanah air kita, dan beritahu kepada anak-anak perempuan kita, anak-anak menantu kita akan tanggungjawab untuk kita menjaga aurat ini. Tuan-tuan dan puan-puan Duyufur Rahman, seterusnya Nabi SAW telah menyatakan dalam khutbah baginda, waribal jahiliyati mawdu'un wa awalu riba ada'u ribana riba Abbas ibni Abdul Muttalib fa innahu mawdu'un kulluhu. Sesungguhnya riba adalah haram, dan aku mulainya dengan membatalkan riba yang diterima oleh Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Sesungguhnya ia dihapuskan secara keseluruhannya. Kenyataan Nabi ini menegaskan banyak ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum itu akan keharaman riba. Tuan-tuan dan puan-puan pasti telah membaca ayat dalam surah Al-Baqarah, ayat 278 dan 279. Ayat-ayat ini sangat tegas memberikan sikap kepada riba. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wadharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkan apa yang masih ada pada kamu yang berkaitan dengan riba. In kuntum mu'minin, jika sekiranya kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa illam taf'alu, kalau kamu tidak lakukan, yakni kamu tidak tinggalkan riba, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih, tunggulah akan perangan ataupun serangan daripada Allah dan Rasulnya. Ingat tuan-tuan, Allah mengatakan peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum, tetapi jika sekiranya kamu telah insaf dan kamu telah bertaubat, falakum ru'usu amwalikum, ambillah apa-apa yang berhak milik kamu. Manakala yang riba itu kena diasingkan dan diberikan kepada tempat-tempatnya yang berkaitan. Hatta la tazlimuna walau tuzlamun, maka dengan itu kamu tidak melakukan kezaliman dan kamu juga tidak akan dizalimi. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita memiliki banyak harta benda. Kita memiliki aset yang pelbagai. Cuba kita lihat, cuba kita periksa akan harta-harta kita ini. Daripada manakah sumbernya? Jika sekiranya ia dari jenis harta atau simpanan, pelaburan, saham, perniagaan, hartanah dan seumpamanya yang bersumberkan dari sumber yang haram. Meminjam daripada bank yang tidak mempunyai akad secara syariah, maka itu adalah dikira haram. Itu adalah dikira riba dan haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bertaubatlah seperti mana dikehendaki oleh ayat ini. Apa yang dikehendaki oleh ayat ini, bertaubatlah. Bertaubat dengan bagaimana? Dengan menukarkan sistem yang sedia ada itu, pinjaman yang sedia ada itu, akaun yang sedia ada itu kepada akaun yang bersifat syar'i, yang bersifat syariah compliance. Maka dengan itu ambillah harta-harta yang sebenarnya milik tuan-tuan dan puan-puan. Jika sekiranya ada terdapat kerugian 10 atau 20 ribu, 30 ribu, itu tidak besar sebenarnya berbanding dengan amaran Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memerangi kita, keluarga kita, anak-anak dan cucu kita. Mahukah kalau tidak berlaku pada kita, pada suatu masa nanti anak dan cucu kita menerima perangan daripada Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan dan puan-puan, saya menyuruh pada diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita meninggalkan riba.
jika kita tidak faham masalah ini, banyakkan bacaan dan banyakkan pertanyaan menuntut ilmu, maka lakukanlah apa yang sepatutnya yang berkaitan dengan sumber dan juga perjalanan harta kita. Tuan-tuan dan puan-puan Duyufur Rahman, seterusnya Nabi SAW memberi nasihat dalam khutbahnya. Bagi saya ini antara nasihat yang penting. Apa Nabi kata? Fattaqullaha fin nisa. Wahai manusia, takutlah kamu apa-apa yang berkaitan dengan wanita, apa-apa yang berkaitan dengan isteri kamu. Kenapa? Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Kamu telah mengambil mereka sebagai isteri-isteri kamu adalah merupakan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan persia-siakan amanah itu. Jangan kita menyeksa isteri kita. Jangan kita menghina-hinakan isteri kita. Dan jangan kita tidak berlaku amanah kepada sesuatu yang telah diberikan kepada kita. Tapi Nabi menyambung lagi, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Maka apabila akad nikah perkahwinan itu, maka halallah perhubungan kelamin antara suatu suami isteri dengan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, walakum alaihinna alla yuti'na fursyakum ahadan takrahunahu. Maka imbal balasnya, wahai wanita-wanita, wahai isteri-isteri, jagalah suami-suami kamu. Jangan menjadikan mereka marah. Jangan persiakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan menduakan mereka. Jangan melakukan maksiat di belakang daripada mereka. Fa in fa'alna dzalik, Nabi kata, jika sekiranya mereka melakukan perkara yang tidak baik di belakang kamu, fadribuhunna, maka hendaklah pukul mereka, tetapi dengan pukulan darban ghaira mubarrahin, pukulan yang tidak melukakan. Dan dalam syariah telah mempunyai garis panduan yang jelas bagaimana seorang suami untuk menghadapi isteri mereka jika sekiranya berlaku sesuatu yang di luar daripada kebiasaan perhubungan suami isteri. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jika sekiranya isteri-isteri kamu telah melakukan tanggungjawab mereka dengan baik, maka hendaklah kamu memberikan rezeki dan pakaian mereka dengan baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ayat ini merupakan suatu pesanan kepada kita sebagai suami. Jangan kita lupakan akan isteri dan juga zuriat ataupun anak-anak kita, Dan begitu juga wahai para isteri, maka jauhilah jika adanya panggilan-panggilan syaitan yang menghancurkan ikatan suci yang telah terbina atas janji di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, wahai isteri-isteri, jagalah kehormatan anda dan akhlak anda setelah anda bergelar isteri, dan jagalah kemuliaan suami anda. Tuan-tuan dan puan-puan, seterus akhirnya Nabi SAW berpesan kepada kita, waqad taraktu fiikum, sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu malan tadillu ba'dahu. Jika kamu berpegang kepada kebenaran, kamu tidak akan sesat selepasnya. In tasamtum bihi, jika kamu berpegang teguh kepadanya, kitab Allah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua sumber yang ditinggalkan oleh Nabi kepada kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Adakah kita telah memberikan hak yang sebenarnya kepada Al-Quran dan As-Sunnah? Adakah kita telah mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah dengan sesungguhnya, sehingga memahami apakah tuntutan yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Jika belum lagi, saya nasihatkan diri saya dan tuan-tuan agar kita pulang dari menunaikan fardu haji nanti, kita berikan masa kita untuk membaca dan mendalami Al-Quran dan As-Sunnah. Kerana Nabi SAW menjanjikan, itulah dia yang dikatakan kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Tuan-tuan dan puan-puan, semoga dengan beberapa intisari yang terdapat dalam khutbah Nabi SAW itu akan memberikan kita